Terus kita perkenalkan tamu kami di studio, Wan Ali Azhar Abdul Halim. Ya. Terima kasih bagi anda yang biasa mengenali Ali dulu sekarang, tapi dia dah bertubah ke dunia haiwan orang lain. Ahmad Irfan, terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Alright, okay. Banyak, tapi Ali kata cerita Allah Habib Piramli, dia bawa geng. Takkan datang seorang Dia datang seorang. Ini bersama dengan pameran haiwan eksotik akan berlangsung tidak lama lagi. Ali dan juga Irfan ya. Ali, kami memang kenal anda seorang pencinta haiwan eksotik. Terima kasih. Kali terakhir saya berbual dengan Ali, dia ada lebih 85 ekor ular. Wow. Saya pasti nombor tu telah naik sekarang. Ya. Dah berapa dah? Dah berapa dah? Itu rahsia. dia tak boleh dedahkan semua. Biar dia jadi rahsia. Jadi orang tertanya-tanya. Baik, kita juga nak tanyakan Ali dan juga Irfan. Mungkin Ali boleh mulakan terlebih dahulu. Satu hobi yang sangat menarik. Tapi bagaimana ini penting untuk memberikan pendidikan kepada mereka yang ataupun masyarakat yang mengumpul ataupun mereka yang memang tidak tahu langsung tentang hobi ini. Okey, kalau kita tengok hobi ni sebenarnya di Malaysia boleh kata start aktif sejak 20 tahun lepas. Ya. Okay. Ini adalah haiwan yang biasanya kurang digemari oleh masyarakat. Dia kurang common. Ya. Biasa. Ismail suka kan? Saya kena fikir 10 kali dulu. Okey. Jadi dia sebenarnya bila kita bela haiwan macam ni, yang paling penting sebenarnya kita kena tahu tentang penjagaannya, habitatnya. Itu yang berbeza berbanding dengan kalau kita bela haiwan lain yang mungkin dalam kita ambil sikit je lah ala kadar. Tapi kalau macam dari segi reptilia, kita kena tahu bila dia nak saling kulit. Kita kena tahu dia makan apa, kerana walaupun dia dalam kategori reptilia, tapi pemakanannya berbeza. Jadi itu sebenarnya ilmu yang secara tak langsung bila kita bela, kita akan belajar. Belajar dan kita akan dapat info tu sebenarnya itu yang buatkan kita lain daripada orang lain lah kan, Ifan? Betul. Okey. Betul. Okey, kalau disebutkan tentang habitatnya, kesesuaian atmosfera, kawasannya dan sebagainya. Ini kita kata bukan haiwan yang selalunya kita pelihara. Dan sudah pastinya isu tentang nak mating dia macam mana, nak proses mengawan dia macam mana untuk meneruskan dia punya legasi dan sebagainya macam mana. Jadi macam mana kita nak memberikan ruang kepada haiwan-haiwan ini untuk meneruskan kita kata dia punya natural dia punya behavior, habitat behavior. Okey, terima kasih. Jadi untuk haiwan, bila reptiles ni first sekali sebelum kita nak lebih kepada mating ataupun membiak, first kali kita kena study untuk haiwan ni. Jadi sebelum kita bela, kita kena study dulu. Jadi bila lepas kita study, kita tahu dia punya diet, penjagaan. Jadi dia pun sihat. Sebab kita tak boleh biak haiwan kalau dia tak sihat. Jadi bila dia betul-betul badan dia stable, memang orang cakap solid lah. Bila badan dia betul-betul, sebab ada masa bila haiwan tu dia biak, kita biakkan. Dan apabila badan dia pun tak steady lagi, jadi dia boleh buat haiwan tu boleh mati ataupun risiko kepada haiwan tu bila dia tak steady, tak ready lagi untuk dibiarkan. Kita tak nak memudaratkan. Betul. Ini apa yang Ali pegang? Ya, Ali ceritakan spesies. Okey. Ini adalah mengkarung. Ya, mengkarung, tapi dari Indonesia, Papua New Guinea. Ini namanya mengkarung lidah biru atau blue tongue skink. Okey. Dia kalau sebab lidah dia colour biru. Ya. Kalau kita tengok, kalau dekat Malaysia ni biasanya mengkarung Malaysia dalam 6 inci panjang, tapi kalau daripada Australia dengan Papua dia boleh sampai 2 kaki. Okey. Jadi daripada mana Ali dapatkan haiwan ini? Kita import secara legal, secara halal. Jadi itu tak ada masalah sebenarnya. Haiwan ni kita boleh import dengan syarat kita ada yang tukang ekspor tu ada surat permit dan yang kita import pun kita ada. Bercakap tentang apa yang Ali sebutkan itu, penting juga sebenarnya untuk mereka yang dalam hobi mengumpul ataupun memelihara haiwan eksotik ini. Saya pasti anda berdua tengok je tahu, okey, ini boleh trade, ini tak boleh trade. Ini boleh bela, ini tak boleh bela. Jadi bagaimana untuk expo ini nanti, info ini disampaikan kepada warga masyarakat yang datang mengunjungi nanti, Irfan? Okey, first kali sebelum kita nak ada apa-apa haiwan, kita kena tahulah antara haiwan tu ada license ataupun dia yang boleh kita bela tanpa license lah. Jadi sebelum tu Pelitan pun memang dah sediakan satu list senarai yang haiwan-haiwan yang perlu license. Jadi sebelum kita nak ambil apa haiwan,
kena rujuk dululah. Jadi kita pun tak tersilap lah sebab ada orang pun mungkin dia ambil yang ni haiwan dia tak tahu tentang kena ada lisens. Jadi tu mungkin akan ada masalah lah untuk masa depan. Dia kira cabaran dia lebih kepada kita ni, selain daripada kita meniaga haiwan yang boleh diniagakan, kita juga akan jadi sebagai tukang sebar informasi. Customer service. Ya, kepada masyarakat. Kerana masyarakat akan datang. Dekat kampung saya ada anak lotong. Saya nak bela, boleh tak? Jadi kita yang sebagai peniaga ni, memang kita dah tahu. Okey, lotong memang tak boleh bela. Helang memang tak boleh bela. Burung hantu memang tak boleh bela. Musang boleh bela, tapi hanya satu spesies saja, iaitu musang pandan. Okey. Yang lain tak boleh bela. Okey. Kalau nak bela dengan permit khas. Okey, faham. Jadi itu antara soalan biasa yang kita kena jawab. Kena jawab. Macam lotong dusky leaf monkey yang warna emas tu, itu paling orang selalu tanya. Macam di backdrop tu, tokek gecko tu tak boleh didagangkan sebab dia bukan spesies yang memang hampir pupus. Dia sebenarnya boleh didagangkan tapi dengan lesen. Okey. Dia haiwan ni ada 3 kategori kalau kita nak tengok dalam dunia haiwan ni. Satu ialah haiwan yang tidak memerlukan lesen, iaitu dia dari segi ekosistemnya tidak terancam. Dia masih ada banyak lagi di liar atau dibiarkan secara banyak dalam kurungan. Kedua ialah dia memerlukan lesen. Dan yang ketiga, dia memerlukan permit khas. Yang lesen ini ialah terkawal. Biasanya dia terlibat dalam industri makanan atau kulit untuk hiasan. Tapi yang totally protected atau yang permit khas ini, yang kategori terancam. Biasanya permit khas diperlukan untuk menyimpan dia. Selalu berapa kos kalau bulanan untuk sini? Berbeza sebenarnya. Berbeza. Ifan, kalau sebulan tu berapa kos untuk maintain ataupun bagi beli makan? Macam saya banyak juga spesies yang saya ada kat rumah. Jadi dari segi makan tu memang setiap minggu memang kita pergi selalu supermarket, memang beli sayur, dan kita pun ada supplier yang akan supply daripada segi worms dia, lubia atau sebagainya, mouse. Jadi anggaran mungkin dalam masa sebulan tu 2 ke 3 ribu. Tu tak termasuk lagi dengan dia punya lampu, dia punya suplemen, kalsium, multivitamin. Tak, untuk maksudnya selalunya orang ikut collection orang lah. Kalau dia punya ada haiwan yang banyak, jadi dia punya kos tu mungkin sikit lah. Jadi ikut collection kepada dia punya keeper lah, kepada keeper tu. Berbalik pada aspek pengetahuan, kalau kita tahu apa ancaman ataupun mereka ini bukan sahaja nak serang, mereka akannya refleks buat bertindak balas kalau mereka rasa terancam. Jadi bagaimana untuk masyarakat? Saya pasti kalau nombor telefon mereka ni 2 hotline di kawasan kediaman, kalau ada ular atau apa, boleh tak datang ambilkan ular dekat rumah kan? Betul kan? Jadi bagaimana untuk kita fahamkan kepada masyarakat, jangan pukul, jangan bunuh, apa antara cara-cara untuk mengendalikan haiwan ini dengan lebih selamat? Satu yang kita kena tahu ialah haiwan itu adalah haiwan liar atau haiwan peliharaan. Itu yang paling penting. Tetapi kalau kita tak ada ilmu itu, apa saja haiwan pelik, reptilian yang kita jumpa di luar, kita anggap saja dia adalah haiwan liar. Jadi jangan cuba-cuba jadi hero, nak tunjuk depan awet atau sebagainya, nak tangkap, tak. Kalau anda tak ada ilmu, terima saja hakikat itu, panggil pihak berwajib, iaitu bomba dan sebagainya. Jadi kalau kita nampak satu haiwan itu, contohnya di bawah dapur dan sebagainya, atau di peti sejuk dan sebagainya, kita biarkan saja, tengok dari jauh, panggil bomba. Biar bomba datang dan terus tangkap. Jangan pergi usik dengan kayu, gatal-gatal tunjuk hero, pasal bila dia lari, anda pun akan lari. Jadi lepas tu bila bomba datang, bomba tak jumpa dah. Jadi anda akan hidup dalam ketakutan kerana anda tak tahu di mana dia. Mana dia. Pengasihan sangat penting. Jangan tu, itu je. Dan lagi satu yang saya nak kongsikan, eksotik ni sebenarnya dia ada banyak kategori. Kita ada ikan eksotik. Kita ada kucing eksotik. Kita juga ada reptilia eksotik, dan juga kita juga ada burung eksotik, ayam eksotik. Itu yang macam berkeluar salon. Yang ada 7 jam kita hantar dia dekat salon untuk paintingkan rambut dia. Tak ada, sebenarnya ini memang antara merpati eksotik yang memang ada sebenarnya, tapi dari negara luar yang kita import bawa masuk, dan juga ada berapa harga seekor? Adalah. PMP. Ini saya minat. Tapi macam merpati, dia haiwan yang tidak memerlukan lesen. Ada satu spesies merpati saja yang perlukan lesen. Tapi selain daripada itu, merpati ini dibiarkan secara banyak dalam kurungan. Tapi di kalangan peminat merpati, mungkin ini merpati biasa. Tetapi di kalangan orang biasa, tengoklah bentuk dan rupa dia. Kenapa dia tak terbang?
Dia dah biasa. Dia tadi dalam sebab tadi sepanjang perjalanan memang kita dah cakap kat dia kalau dia terbang dia takkan keluar sangkar selepas ni. Irfan, bukan satu yang mudah sekiranya seorang anak itu balik ke rumah, mama, ayah, saya nak bela biawak, saya nak bela iguana, saya nak bela ular sawa ke bagaimana. Bukan macam percakap nak bela kucing. Okay. Jadi bagaimana sokongan yang boleh diberikan oleh keluarga sekiranya mereka mampu dan ada infrastruktur lah kalau kita berikan terma tersebut dekat rumah mereka. Sebab ini satu hobi yang sangat memberikan pengetahuan. Betul. Okey, macam saya sendiri pun saya minat haiwan ni memang daripada kecil lah. Okay. Memang dari kecil memang kita dapat, cuma kita tak terdedah dengan eksotik. Kita masih belum terdedah. Jadi apabila saya pun terdedah anggaran dalam 5 tahun lepas, saya dapat tahu. So saya rasa inilah satu pengalaman yang terbaik lah dalam hidup saya sebab Oh, itu apa tu? ini bearded dragon. Oh. Ini pun antara haiwan yang terawal saya bela sebab dia pun jinak. Jadi untuk ibu bapa, saya rasa sebelum nak bagi apa anak dia untuk haiwan ke, kita kena check dululah antara haiwan tu jinak ataupun dia punya attitudes. Jadi macam untuk orang cakap starter lah untuk reptiles, kita boleh cubalah kalau bearded dragon ataupun haiwan-haiwan macam corn snake, gecko. Bukan sebab ada haiwan contoh macam iguana. Iguana kita perlu train dia, kita perlu ni sebab contoh ada masa iguana akan orang cakap dia bertindak agresif. Dia macam mood dia swing. Tapi yang ni dia tengah. Jadi macam ni kita memang dah train lah daripada kecil. Memang kita selalu buat main, kita selalu ni. Jadi dia memang tak ada hal. Macam dia mata dia. Berapa usia ni, Ali? Ini Okey, usia dia dalam 4 tahun. Berapa besar dia boleh capai kalau usia dia dewasa? 7 kaki. 7 kaki dari dia punya hidung sampai ke hujung ekor. Wow. Dia bersifat teritori. Jadi kita kena sentiasa ingatkan dia yang kita ni tuan dia. Betul. Jadi bila kita sentiasa main dengan dia dan kita ramailah, kira macam kita pas dia dekat ramai orang untuk pegang, jadi dia akan biasa dengan semua orang pegang. Kalau tidak, dia akan jinak dengan tuan dia je. Baik. Okey, saya tertarik kalau tadi kita banyak cerita tentang haiwan yang berkaki kan. Yang tidak berkaki ni macam mana? Untuk Ali sendiri kan, semuanya non venomous ya? Ya. Betul. Okey, alright. Okey, kalau yang ini macam mana pula penjagaannya ni? Ini di hadapan kita ni ular jenis apa yang dibawa? Yang merah ni? Kita ada 2 dekat depan ni. Yang warna merah ni adalah corn snake. Kalau kita tukar nama Melayu dia ular jagung kerana asalnya banyak terdapat di ladang-ladang jagung di Amerika Syarikat. Dan yang warna kuning ni adalah ball python dari Afrika. Beza antara 2 ni ialah satu colubrid, satu boidae, iaitu satu ular dia macam ular jenis ular kecil-kecil, ular daun, ular apa, ada kategori itu dan dia tidak memerlukan lesen. Kerana dia telah dibiarkan secara banyak dalam kurungan. Dan dia telah orang kata apa, dihasilkan pelbagai warna dari segi dia. Manakala ball python ni pula dia memerlukan lesen. Yang ini kuning ni. Dia perlukan lesen kerana dekat sana kulit dia dijadikan jam dan isinya dimakan. Jadi salah satu cara kenapa sesuatu haiwan itu dilesenkan ialah disebabkan untuk mengawal populasi pengambilannya di luar ataupun tu supaya dia tidak pupus lah. Okey, boleh keluarkan ke? Oh nak yang mana satu? Yang merah ni. Okey. Apa antara panduan keselamatan untuk mereka yang belum pernah pegang ataupun ingin macam kadang-kadang anak-anak kecil ni dia curious, dia suka ingin tahu. Jadi apa yang perlu kita ketahui sekiranya ingin mengendalikan haiwan seperti ini? Okey, yang paling penting sekali untuk ular ialah kita jangan grip. Kita jangan pegang dia macam kita pegang batang penyapu. Cuba kalau kita pegang orang grip, orang pun marah kan? So kita kena sentiasa longgar je pegang dia. Okey, jangan halakan kat saya. Tapi yang paling penting ialah kita kena tahu ular yang kita nak pegang tu jinak atau tidak. Betul. Jangan bila jumpa macam adik-adik yang tengah tengok kat TV ni, kalau nampak ular dekat pokok, tepi longkang, tolong jangan pegang kerana itu ular garang. Memang confirm akan gigit. Kalau macam yang ni memang dibiarkan dalam kurungan, tak pernah jumpa tanah. Jadi dia dah biasa dah. Memang manja lah. Bergenerasi dah sebenarnya. Bagaimana dalam kurungan itu membuatkan mereka lebih jinak berbanding sebab dah biasa tengok orang ke macam mana? Kita pegang dari kecil. Interaksi dari kecil lah. Daripada dia keluar telur tu sampai tu. Cuba. Sikit lah ujung. Sikit je.
Dan untuk pameran nanti, apa yang Irfan, mewakili Irfan dan Ali, apa yang mendekatkan kepada para pengunjung, apa yang pengalaman yang berharga yang mereka akan dapat dan sebaik saja melangkah keluar dari Dewan Convention nanti? Okey, untuk eksotik ni banyak keunikannya, maksudnya memang best lah orang cakap untuk haiwan eksotik ni. Banyak yang kita boleh pelajari. Lagi satu kalau cabaran dia, macam saya suka sebab eksotik ni mencabar. Bila contoh macam iguana, bila dia liar ataupun dia agresif, apabila kita dapat manjakan dia lah satu, wah, macam best lah orang cakap, puas hati. Satu kebanggaan. Satu kebanggaan. Level unlock. Ya, betul. Jadi bila orang yang datang ke expo nanti, sebab kat sana pun ramai antara breeder-breeder yang kita boleh jumpa, yang boleh share ilmu untuk, sebab yang datang pun mungkin akan ada yang newbie, yang baru starter kan, baru main. So boleh banyak tanya soalan, boleh jumpa Abang Al. Boleh tanya soalan-soalan ataupun apa, dan insya-Allah memang selalunya orang seller ataupun breeder akan share ilmu. So itulah satu, masa orang cakap ilmu yang berharga lah. Dia yang menariknya dunia eksotik ni, bila kita akan bermula sebagai pembeli, tetapi nanti kita akan jadi kamceng. Kita akan jadi kawan. Betul, kawan. Jadi pada 25, 26 dan 27 hari bulan Mac ini akan diadakan Pet Expo di Setia City Convention Center, dan di dalam itu ada satu section khas yang dipanggil Reptile Expo, di mana dekat situ ada lebih daripada 18 pempamer yang akan buka booth. Dia akan mempamerkan pelbagai jenis haiwan, dan anda jangan risau kerana semua haiwan itu dihalalkan jualannya oleh pihak perkhidmatan. Jadi kita kalau yang berdaftar ni, kita tak akan berani buat benda yang tak baik. Kalau kita nak buat benda tak baik, kita akan duduk kat belakang lah biasanya. Tapi kalau dah duduk kat depan TV macam ni, kita cerita, selalunya kita akan ikut segala undang-undang. Ada prosedur dia. Ada prosedur yang perlu diikut. Untuk expo ni berapa koleksi peribadi Ali akan di? Saya tak bawa banyak. Saya bagi pada adik-adik lah. Pelapis. Saya kira macam saya Gen X, dia dah ada Z lah. Okay. Alright. Terima kasih. Selamat maju jaya untuk expo yang diadakan. Terima kasih Irfan. Terima kasih Ali dengan bersama dengan kami, dan juga kita ucapkan semoga lebih banyak lagi koleksi-koleksi selepas ini, insya-Allah.